gold sebab tadi kita dah bincang dua pair. EU kita tak bincang sebab apa, EU ni dengan Euro USD dengan AUD USD lebih kurang saja. Kalau kita tengok pun dia punya chart dia lebih kurang saja. Seperti selalu kita tengok Euro USD, so dia punya chart dia lebih kurang sama dengan chart AUD USD. Kan? Cuma beza bentuk candle panjang pendek tu. Dua candle panjang tu tetap sama dengan AUD dengan Euro USD. So kalau Euro USD ada 3 candle sell. Kalau di AUD USD ada 2 candle sell. Tapi close candle dia pun sama juga. Bila bentuk buy. Okey, tak apa. So benda ni sama je. Kalau kata ingat di AUD USD tadi, so tengok di Euro USD, benda yang sama je. Okey, boleh buat analisis, boleh tiru benda yang sama untuk kita analisis balik. Itu maksud saya. Okey, sekarang kita balik pada gold. Okey, gold kita tengok trend dia. So trend ni masih lagi dia bermain-main lagi trend di area 70. Okey. Untuk H4 kita tengok dia masih lagi tak turun. Dia tak turun ke 30 lagi MA dia. So sebab itulah kita tengok hanya yang pergerakan yang berlaku hanyalah yang berlaku ni RSI saja yang berlaku. RSI saja yang main peranan banyak sekarang ni. MA masih lagi berada di atas. So peranan dia pun sebab apa dia berlaku macam ni. Okey, dia kalau dari segi trend yang kita belajar ni, so benda ni bagi saya dia masih lagi ada bersangkut dengan time frame daily. Okey. So terang saya cakap kenapa dia tak turun, jadi berat nak turun. Sedangkan trend ni kita kata trend ni akan jadi trend sell, tetapi dia masih berat nak turun. Dia turun, dia naik balik. Sebab apa, dia ada sangkut dengan daily. Okey. Daily pada minggu lepas trend dia baru nak habis untuk trend sell. Untuk trend buy. Sebab itulah dia duk bermain lagi di area 70 bagi time frame H4. Okey, so bila dia dah mula bertukar arah tadi di daily tadi, barulah di time frame H4 kita nampak baru ada sikit pergerakan penurunan MA-nya. Kan? Itu pun dia berlaku pun di sini yang pertama kita nampak dia dah mula turun sebenarnya minggu lepas di sini. Tapi tak jadi. Sebab apa? Dia setiap kali kalau MA di bawah ni, okey, MA yang di bawah, bila nampak tak? Bila dia dah ada 2 ataupun 3 harga terendah, so dia akan buat pull back balik macam mana pun. Itu RSI. Itu perlahan sikit. Okey, dia akan buat pull back balik RSI ni. Dia akan turun, dia akan naik balik. So sekarang ni apa yang terjadi pada minggu lepas, okey, pada satu bucu yang di RSI ni pun sama. Dia naik balik. Sebab apa, dia masih lagi tak lepas lagi untuk dia turun. So disebabkan itulah kalau kita fokus saja di H4 macam ni, kalau kita entry kita akan loss. Sebab apa, kita fokus sell, tiba dia naik balik. Kat situ kita akan loss. Jadi untuk kita selamat, so kita akan turun ke time frame H1. Di H1 ni lah dia akan main peranan untuk kita dapatkan profit sehingga mana? Sehinggalah trend akan habis di H4. Okey, dia akan buat buy ikut trend dan dia akan turun, dia akan naik balik sehinggalah trend tu akan membuat penurunan sehingga MA dia habis di H4. Okey. Jadi untuk tempoh yang kita dengan modal yang tak besar ni, so apa yang kita akan ambil peranan adalah kita akan menggunakan time frame H1 dan M15 sahaja. Walaupun di H4 tadi trend dia adalah trend sell. Tapi kalau kita fokus di H4 saya tadi, akaun kita akan loss. Sebab apa, bila kita entry, kita still menunggu nak turun MA, tapi MA masih tak turun, ia hanya berlaku RSI sahaja. Di situlah akaun kita tadi, kalau kita tak close, kita still nak menunggu, akan loss. Jadi jalan yang paling selamat untuk kita entry bagi gold dalam tempoh bagi saya setiap minggu, okey, dengan kita sentiasa merujuk di time frame H4, maknanya kita letakkan mapping ataupun kita masukkan line horizontal
DH4 tadi sebagai guideline kita, bermakna tadi contohlah kita letak di sini. Okey. Kejap. Kita buang asal. Okey. Sebagai guideline dia, okey. So di sini yang pertama kita masukkan. Okay, kita masukkan di situ dulu. Itu sebagai guideline dia, harga dah paling tinggi dah, dia dah naik pada time frame H4. So apa tindakan kita akan cari peluang lagi. Kita akan turun ke time frame H1 saja untuk kita tengok lagi berapa kali ada berlaku cross. So di situ kita akan ambil peluang untuk kita entry. Okey, entry sell ataupun kita entry buy. Okey, tetapi kalau kita entry buy bermakna kita akan entry dalam keadaan monitor kita tu memang berjaga-jagalah, sebab apa dia dah tak ikut trend yang kita tengok di H4. Boleh kita naik entry. Okey, kita boleh naik entry. Okey, so sekejap. Ada dengar jelas tak suara saya? Ke ada dengar bunyi TV di belakang? Ada dengar suara tak? Kau lah ada dengar bunyi bising ke? Jelas, okey, tak apa. Sebab saya duduk sebelah ni ada sound TV, duduk sebelah saya aja. Okay, saya risau takut dengar TV tu. Ada sebelah saya kan? Okey, tak apa kalau tak dengar, okey. So sekarang ni, bila kita turun di H1, so kita boleh nampak berapa kali kita boleh buat duit. Okey. Cuba saya mapping kejap untuk 5 hari ya. Yang sudah. So 10, 8, 7. Okey. Pi, ni goal ke ni? Baru start ke apa? Alhamdulillah. Ni di atas Zamri ni. Ni yang atas Zamri ni. Aku geram tu ya. Baby kat dia. Dia nak pukul 11, kita tutup. Bagi dia sampai yang ujung ya. Okay. Kita baru start ke ni? Baru start. Yang ujung Dah lah, 15 minit lah. Oh, okey. Dia ada PM tadi kan. Baru tengok headset. Dia tengok TV, tengok bola. England menang 1-0. Duk bacot susu anak tak mampu. Okey. So kita tengok. Okey. Kita tengok kalau kita nak, kita cuba kita throwback ke belakang balik sikit sebelum kita pergi yang terkini. So kita tengok, okey, saya dah buat tak line vertical H1 H4 ni. Ini H1. Okey. H1. Sebab H4 kita dah nampak dah, dia memang transel. Okey, dah ada cross, dah ada transel. Sekarang ni kita nak ambil, kenapa kita nak tengok di H1, sebab gerakan sekarang ni MA stay lagi di area 70 ke atas. Dia area 70 ke atas, so dia tak jatuh. Bila tak jatuh, bermakna dia akan bermain dulu. RSI akan ambil, sekarang ni RSI akan ambil gerakan, akan ambil peluang dia untuk buy dan sell, dan dia akan umpan untuk orang loss sebenarnya. Jadi kita ni nak jaga yang tu, tak nak bagi loss. So kita cuba nak selamatkan dan kita dapatkan profit lebih. Jadi kita akan turun ke time frame H1, kita akan tengok peluang di situ. Sebab apa di H1 pun kita, bagi saya, kalau kita boleh dapat profit 51 pip, 50 ke 1 pip pun dah membadai dah bagi saya, cukup dah. Okey, so sekarang kita letak line 7/6 untuk yang minggu lepas. Okey, dan satu lagi kita akan letak 4, 3, 2, 1, 31 So 31. 31 kan minggu sebelum tu. Ya, 31, 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. So okey, ni kita akan throwback ke belakang balik untuk 2 minggu macam mana kita tengok pergerakan dia. Walaupun di H4 tadi kita nampak, okey nampak. Dua line warna pink lah. Ini yang kita akan fokus, dua line warna pink. Saya buang dulu yang ni. Kita buat balik. Yang ni yang warna orange tadi, vertical line untuk H4. Okey, biar kat dia. So kita buka di H1. So yang dua line yang saya tak warna pink ni untuk 2 minggu pergerakan. Cuba kita tengok dua pergerakan. Okey, selepas dia cross, and then kita boleh nampak macam mana berlaku dalam masa 2 minggu ni. Okey, bermakna kita boleh buat duit banyak. Waktu dia sell pun boleh, waktu dia buy pun kita boleh buat duit. Dua kita boleh buat duit. Okey, so sekarang ni kita tengok di H1 untuk 2 minggu. Okey, yang pertama 2 minggu yang pertama. Cuba kita tengok. Okey. Line vertical. Okey. Okey, ni adalah kolom yang saya letak untuk pergerakan 2 minggu sebelum. Bukan minggu lepas, minggu sebelum tu lagi. Okey, kita throwback sikit dulu sebelum kita yang kita nak akan masuk yang terkini. Okey, kita tengok. Okey, ini adalah
permulaan cross. Okey, warna orange nampak di ujung sekali warna orange ni adalah cross yang pertama yang berlaku cross di H4 tadi. And then line biru saya letak horizontal ni adalah line harga selepas cross tu lah. Yang cross berlaku kita letakkan horizontal. So bila kita tengok balik pada 31/5, okey. Nampak line kita masuk. Okey, bila kita masuk line ni, so kita akan nampak ada cross berlaku. Okey. Bila cross berlaku, kita tengok pada hari yang sama. Pada hari yang hari Isnin lah. So 30 kita masuk, kita buatkan line cross. Okey, nampak tu line cross. Okey. So kalau kata benda ni berlaku di sini, di sini. Dia akan berlaku macam ni. Untuk hari yang akan datang. Okey. Pink ni adalah hari besoknya akan berlaku. So kita tengok dia ada cross di situ. So kita boleh letak line vertical. Ini saya nak tunjuk macam mana kita nak dapatkan entry ya. Okey. Cuba tidak ni saya letak data bucu ni ya. Line pink ni sebagai line mingguan. Okey, line mingguan. Okey. Warna line merah ni yang saya letakkan ni horizontal ni adalah gate line ataupun zone horizontal harga support, harga resistance yang dia naik tertinggi pada hari tu. Okey. Bermakna kalau kita tak entry pun kita boleh relax pada hari Isnin tu. So peluang dia ada pada hari Selasa. Okey. Peluang dia ada pada hari Selasa adalah peluang yang kita akan ambil. Di sini lah ni. Maksud dia. Sebab apa situ? Sebab di bawah ni kita boleh nampak dah MA tadi dah naik. Allah Akbar. Okey. MA pun dah naik mencecah 90 pada hari Isnin. Hari Selasa. So itulah peluang yang betul-betul kita akan ambil sebenarnya di situ. Okey, pada hari Selasa tu adalah peluang sebenarnya. Okey, kalau pada hari Isnin ni sebenarnya kalau kita akan nampak nak pergi ke mana trend. Dia akan nampak macam tu. Sebenarnya pada hari Isnin tu dia akan nampak ke mana arah dia nak pergi. Akan tanya dan kita akan fikir dan kita akan cuba tekankan analisis kita tadi. Akan cuba cari sebanyak mana ilmu kita ada untuk kita entry juga. Kalau tak percaya memang macam tu akan berlaku. Okey, kalau kita nak entry juga ni pada hari Isnin ni. Okey, sebab dia kalau kita tengokkan memang dia tak jelas. Nak entry juga kita akan turun ke time frame M15 sebab biasanya kita dalam sehari mesti kita nak akan adakan satu entry juga. Kalau tak ada entry memang tak boleh hidup kita. Memang tak boleh duduk. Mesti nak entry juga macam mana pun. Jadi kita nak tekan juga, nak cari kat peluang entry. Pada hari Senin tu. Sebab okey ni saya dah buka pada hari Senin. Ni 15 hari bulan. 15 hari bulan, astagfirullah. 15 minit. Okey, time frame 15 minit. Pada hari Isnin, cuba kita tengok peluang dia macam mana. Memang tipis sangat peluang dia untuk kita dapatkan entry. Kalau untuk M15 pun kita nampak, walaupun kita tengok di bawah ni, RSI dah mencecah 70 dan dia akan cari 30. Okey, di situlah peluang dia yang kita akan ada pun. Maknanya short profit saja kita boleh ambil. Okey, short profit tu pun kita boleh dapat lebih kurang dalam berapa? Hampir 70 pip. Okey, short profit saja yang mana kita tak dapat confirmation yang betul-betul lagi entry yang sebenar yang kita nak makan hampir 100 pip lebih. So kita akan tengok di M15 tadi. Nak cari peluang juga arah yang sama, arah sell. So kita akan tengok apa dia? Kita akan tengok RSI. Walaupun MA tak turun tetapi kita nak ambil juga peluang entry. Inilah peluang entry ni. Orang kata apa? Ambil peluang, orang kata apa? Orang cakap macam mana? Sanggup bertaruh ni. Orang kata kan? Sanggup bertaruh nyawang. Bertaruh nyawang pula. Bertaruh nyawang kata kan? Benda yang tak boleh nak ambil entry, nak ambil juga entry. Paksa diri nak ambil. So inilah peluang nak ambil sebenarnya. Tapi peluang dia tak banyak. So peluang dia ada di sini. Maknanya bila RSI dah berada paling tinggi dah. Di kolom 70 ke atas. So dia akan cari balik di bawah ni kan. So nak entry boleh lah. Nak entry pun kalau kata RSI tadi memang duduk area atas ni. Okey, dia dah touch 80. Kalau dia stay lagi duduk area 70, bahaya nak entry. Sebab apa dia boleh naik balik kan.
So tapi kalau dia dah naik tinggi sampai ke 80, melebihi 80, bermakna boleh kita nak ambil entry juga. Kalau kita tengok di atas tadi, cuba tengok kita letak line. Letak line ni tak boleh berwarna ni, tak kira keliru. Kita berwarna lain. Kita berwarna hijau gelap sikit. Okey, okey, duduk di sini. Nampak? Kalau kita entry, dia akan naik. Bila dia naik balik ke line merah tadi, baru dia akan buat penurunan. Tapi penurunan dia pun macam saya cakap tadi dah. Dia turun sampai sini. So berapa pip kita dapat? Okey, saya tengok daripada line biru. Kalau dekat dengan line biru tadi, so dia akan entry, dia akan float sampai ke lebih kurang 30 pip. Kita akan float dan dia baru dia turun balik sampai ke 1903. Bermakna di situ kita boleh dapat profit. Tapi biasanya kalau keadaan macam ni, boleh nak ambil. Cuma kena betul-betul jangan tinggal. Sebab apa, dia kejap je. Bila dia turun situ, cuba tengok gerakan ke depan. Nampak? Dia terus naik. Dia turun dekat 370 pip ni. Lepas tu dia terus naik balik. Nampak? Dia naik balik. Bila naik balik inilah. Takut kita terlepas pandang. Bukan tak boleh kalau kita stay duduk. Hari tu tak busy. Nak tengok chat. Time tu boleh. Bermakna dia berlaku tak lama pun. Dalam masa daripada pagi. Okey, selamat datang Jack. Daripada Indonesia kan Jack? Jack daripada Indonesia. Okey. Okey, saya ulang lagi. Maknanya dia naik sebelah pagi. Okey, dia naik sebelah pagi. Ini dia turun sikit. Lepas tu dia akan sambung balik trend asal dia. Adalah trend buy. Dia akan terus naik buy. Jadi peluang tadi siapa yang sempat, dia akan ambil lah peluang ni. Sell ni. Dia akan ambil sell di sini. Ni peluang ni bila ilmu dah ada, insya-Allah dia boleh ambil. Tak kisahlah daripada ilmu mana-mana pun dia campur, dia nampak trend tu, confirmation dia boleh ambil untuk short profit, dia akan ambil. Tapi kalau betul-betul dia nak fokus untuk long profit punya banyak, lepas dia buatkan line tadi, okey kita balik ke H1 balik. Lepas kita balik ke H1 balik, so di sinilah barulah dia akan kata okey, hari Isnin kita buat penny order saja. Kalau kena penny order tadi, dia turun, kita close. 50 pip, kita close. Tapi dia naik balik, masuk ke zone dia. Zone warna kuning yang saya letak ni, peluang lagi. Entry lagi, sell. Okay, dia naik dan dia turun. Sebab apa dia turun? Kalau nak tengok profit yang besar sebenarnya, kita boleh, untuk sekali entry ataupun sekali gerakan, dalam satu hari, dia akan ada di H1. Kalau dia nak tengok 2-3 kali profit, short profit, maksud dia boleh dapat 30 pip close ataupun 50 pip close ataupun 20 pip close, dia nak tengok di M15. M15 akan bagi banyak kali. Okey, tapi dia tak akan dapat yang besar kecuali M15 tadi dah sama trend, betul-betul dengan H1, memang keadaan dah cantik, barulah dia akan bawa profit tadi sehingga 100 pip ataupun 100 lebih. Plus dia akan bagi profit. Itu dia punya, kita boleh tengok setiap time frame tadi untuk dapatkan profit. So sekarang ni, apa yang saya tunjuk balik, kita tengok throwback dia, macam mana backtest yang kita dapat. So selepas kita dapatkan line tadi, okay, kita dapatkan line tadi, line vertical dia kan. So di sinilah dia line sebenarnya, di sinilah. Line yang samalah dia warna merah tadi. Okay, yang warna merah ni yang warna merah ni. So maknanya line ni adalah line yang sama dengan di H4 tadi kan. Betul tak H4 tadi? Sorry. H4 No. H4 warna biru. Sorry. Di H1. Di H1. Okay. Okay ya. So di H1. Di H4. Line di H1. Warna merah ni line di H1. Bermakna kalau kita buat pada hari Isnin, mapping. So kita relax dulu. Dan peluang tadi ada pada hari Selasa. Bila hari Selasa ada peluang kita ambil, so dia akan bagi kita berapa pip dia. Kalau kita ambil daripada 1910, dia turun. Dia line merah ni tengok. Dia turun sampai sini ya. Dia ada 130 pip kita dapat. Dia cover balik pada hari Isnin kita tak entry. Pada hari Selasa dia bagi 130 pip. Cover untuk 2 hari punya profit. Okey lah. Nampak? Lepas tu, dia akan buat pergerakan naik semula.
Kenapa naik semula? Sebab di bawah ni RSI dah cecah 30. Okey, selepas dia cecah 30, dia akan cari balik 70. Nampak tak? Bila cecah 70 dia masuk balik zone DH4 tadi kan? Zone entry. Ui, derah bunyi bebrut dah. Set door. Okey. Dia naik balik ke 70. So bila naik balik 70, nampak? Sama tak dengan zone yang tadi warna biru ni? Zone yang biru ni adalah zone pada H4 tadi. Okey, kalau dia boleh lepas lagi sekali line merah tadi pada hari Isnin kita buat pun cantik, tapi dia tak lepas kan? Sebab dia hanya lepas line biru saja untuk H4. So bermakna di sini kita nak instant. Kita instant dulu. Sebab apa kita boleh instant? Okay, bila kita duduk keadaan macam ni, kita akan nampak. Okay. Cat, kenapa saya tolak ke kanan macam ni? Sebab ini adalah cat yang akan berlaku ke depan, dia akan pergi. So keadaan dia akan jadi macam ni. Confirmation ni kita dah nampak di sini. Kan? Last. So, dia naik, dia turun sikit, dia tak lepas. Sebab apa tak lepas? Sebab RSI dah habis. And then RSI akan cari balik 70 untuk bawakan MA turun. So, di sini dah peluang dia sebenarnya kita entry dan pada hari yang kedua. Tapi hujung ni masa dia berlaku dah pada selang dah. Pada hari Khamis. Dan hari Khamis ni lah yang saya rasa yang ramai kata apa? LDR akan berlaku pada hari Khamis tu. LDR sebelum NFP pada hari Jumaat. Betul? Okay. So benda ni dia dah turun. Macam LDR pada saya rasa LDR kot pada 3 hari bulan ni, hari Khamis. Lepas tu 5 hari bulan, lepas tu berapa hari bulan pula dah. Dia ada 2 kali, lepas tu NFP kan. NFP pada hari Jumaat. NFP pada hari Jumaat. NFP dia buy. Okay, 4 hari bulan tu dia buy balik. Sebab apa? Dia dah turun banyak. Okay, waktu dia turun panjang ni, lebih 300 pip dia turun. Okay, dia turun 300 pip ni. Sini. Kan? Ni sebab LDR ni. Siapa yang tengok jadual tu kan asalnya LDR. Saya ingat. Saya rasa LDR hari tu. Nampak dia turun. Berapa ratus pip. Tiba dekat 400 pip dia turun kan. So mana ni waktu LDR. LDR memang dia bagi banyak lah. Kan? So yang ni dia turun. And then bila dia turun. Sampai rapat terus. Kita punya MA dah turun habis. And then RSI pun tadi dah berapa kali buat. Satu di sini dia buat. Lepas tu yang kedua sebelah dia. Dan ni yang ketiga. Yang keempat. Terus dia pacak balik. Nampak? Bila dia dah buat satu trend ataupun volume momentum yang besar. Penurunan. So dia akan jadi macam ni lah keadaan nanti. Di bawah dia. Dia akan ada 2-3 kali rejection. Dia akan 2-3 kali buat breakout macam ni. And then yang keempat. Terus dia akan tembak naik. Ni. Ni dah yang keempat. Sini 1, 2, 3 kat sini. Yang besar ni 3. Bawah ni okey. Ni 3. So ini yang keempat. Tapi bagi saya ada 3 saja. 1 di sini. Sini 1. Ni 2. Ni 3. Ni nampak cantik sikit. 3 je. 3 saja. Okey, penurunan dia. Lepas tu dia terus naik. Dan di sini kita dah boleh buat mapping dah. Kita boleh letak balik. Sebab apa saya boleh letak? Okey, sebabnya dia ada bucu kan. Bucu warna hijau. Nampak kan warna hijau saya buat di H1. Nampak? Dia ada bucu dah di sini. And then dia buat penurunan berapa pip saja di sini. Di belah line ni sampai ke sini. Tu ada 80 pip. So ini adalah 80 pip ni adalah zone entry kita untuk dia tembak naik. Sebab apa kita kata zone entry? Sebab di bawah ni kita boleh nampak dah. Nampak? RSI. MA dah melepasi 70. Sudah melepasi 90. Dia dah duduk dekat 90. 90 ni adalah zone untuk kita entry balik arah buy. Nampak? Dia pergi balik kan? Dan dia pergi balik. Nampak? Sampai mana dia pergi? Okey. Okey, dia naik balik. Waktu dia naik ni, maknanya kita nak close kat mana? Kita boleh close lah.
first kita boleh keluar tadi di sini. Di sini. Ataupun dia turun balik, dia ambil balik trend sebab apa dia naik balik sebab MA tadi tak habis lagi trend kan. So dia kali kedua kita boleh close sekali lagi di area sini lah. So 2 kali. Lepas tu dia dah mula untuk trend sell balik. Okey. Dia dah mula untuk trend sell semula. Baik, kenapa line tak ada? Sekejap. Okey. Kena dah balik line. Okey. So maknanya inilah yang throwback yang mana tu dia keluar muka dia pula dah. Alamak, saya stop. Kejap. Sorry Zam. MT4 hilang. Kejap. Sorry line tak ada tadi. Kejap. Allahu Akbar. Kejap. MT4 hilang. Kena masuk balik sekali lagi. Sekarang ni bila kita tengok balik tadi kan. So maknanya bila dia naik balik di sini. Okey, walaupun kita nampak MA tak turun habis. Tetapi RSI tadi main peranan. Okey, dia main peranan. Nampak? Ada 3 juga. Nampak? 1, 2, yang ketiga kuat. 1, 2, 3. Nampak? Kalau kita entry dekat yang pertama ni. Kat sini. Sekejap buang itu. Kalau kita entry kat ni yang pertama tadi. Kat sini memang penat jugalah. Kat area sini. Nampak ni. Zone yang pertama ni. Okey. Kalau kita entry tadi kat sini. Bucu ni. Okey. Bucu ni. Ada table ni. Okey. Memang dia akan turun lagi lah. Maksudnya 1885 dia akan turun sampai 17. Maknanya dia dah turun 100 pip di bucu yang pertama. Jadi kita jangan entry lagi sebenarnya. Kita tunggu lagi. Dia akan ada juga bucu yang kedua akan berlaku. Dia akan berlaku. So itulah. Saya kata tadi kalau kita nampak ada bucu yang pertama, kita jangan entry lagi. Sebab dia masih lagi belum habis trend. Okay. Dia akan turun lagi and then dia akan berlaku lagi 1 bucu ataupun 2 bucu. Yang terakhir bucu ni biasanya dia akan melepasi 80. Baru kita akan boleh mula buat mapping ataupun kita meletakkan line horizontal untuk kita standby nak instant entry ataupun penny order kan. So nampak bila ada yang kedua dah lah, barulah dia rapat sikit kan. Nampak? Bila ada yang kedua barulah kita boleh buat zoom baru untuk kita entry. Nampak saya masukkan. Okey. Bawah ni. Bawah pada line ni kan. Okey. Cuba nampak line tu kan. So bila di situ zoom untuk kita entry buy. Okey. Sebab apa? Okey, line yang warna orange yang bawah dia ni adalah line yang di sini. So okey, line di sini kan. Ni. So yang pertama dia cecah di sini. And then yang kedua dia naik, dah kita close. Lepas tu dia berlaku pula bucu lagi, seterusnya. Okay, bucu ni MA dia tak rapat. Tak habis. Dia tak habis lagi. Tapi kalau kita tengok, dia dah berlaku 3 kali dah. Okay, 3 kali bucu yang dia dah jadi. So bermakna dia akan buat pergerakan menaik semula. Sebab apa? RSI, bila dia dah touch 70 dan dia turun lagi sampai ke 80, itu dah harga paling rendah untuk masa tersebut. Dan dia akan buat close candle ataupun rejection candle untuk dia buat rebound semula untuk arah yang baru, trend yang baru. Okey, ni dah berlaku ya. 1, 2, 3. Terus dia naik. So bermakna bila kita jumpa kali kedua, dia buat RSI tadi turun lagi banyak pada yang pertama ni. Pada yang pertama ni, yang pertama dia cuma melepasi 70. Tak sampai 80. And then yang kedua, melepasi 80. So bermakna itu adalah hint yang dia bagi bahawasanya trend tadi akan habislah. Samalah macam ni, yang terkini tadi. Ni yang terkini, nampak? Dia dah mula dah tunjuk harga terendah tadi dia dah bagi melepasi 80 and dia buat pula yang kedua. So standby je lah. Kita nak entry pula pada keesokan harinya, pada hari Senin esok. Kan? Nampak tak? So line tadi nampak? Ni line yang kita buat pada minggu lepas, nampak? Terus dia bawa kan? Okay. Terus dia pergi pada yang terkini. Daripada
Kita check yang belakang tadi terus pergi pada yang kita kini. Nampak? Dan di sini kita boleh nampak RSI dan MA tadi main peranan. Ya, RSI. Dia naik sampai ke 90 ni. Habis dah tertinggi dah. Okey. Ya, dia naik sampai ke 90 tertinggi dah. And then dia buat pula kali kedua lah. Percubaan yang kedua untuk melepasi tak boleh. So itu adalah harga yang tertinggi dia buat. And then dia akan terus turun sell. Dan sell ni, nampak tak? RSI tadi, bila dia turun sell, bila dia naik paling tinggi, dalam kotak kuning yang saya letak ni, bila dah paling tinggi, dia akan cari balik yang paling rendah. Bermakna kita boleh target profit tadi RSI. Dia boleh tunggu ataupun dia boleh bermakna kita boleh tunggu nak close dia RSI melepasi 70 pun boleh. Kalau paling berani lagi boleh tunggu melepasi 80. Tapi bagi saya bila dia melepasi 70, close lah setengah. Kalau ada 10 entry, close lah 6 entry ke, tinggal 4 entry. 4 entry kita tengok. Kita tunggu. Kalau dia boleh melepasi 80, baru kita close semua. So bermakna kita akan dapat harga memang cun lah. Memang cantik. Profit kita tadi memang banyak kita akan dapat. So bila jadi macam ni, tengok pada minggu yang kedua ni. Okey, tadi minggu pertama kan. Ni minggu yang kita tengok minggu, 2 minggu yang sudah. Dan ini minggu yang terakhir, minggu lepas. Nampak? Bila dia naik, dia turun balik. Berapa hari tu kita tahan? Daripada hari Selasa, Rabu, Khamis baru dia habis. Berapa pip kita boleh makan kat situ kan. Tengok. No, 200 pip. Oh. Tapi kena tahan 2 hari lah. Baru kita dapat 200 pip tu. Kalau nak lah kan. Tapi itulah yang saya katakan tadi. Kalau kita nak dapatkan profit yang besar. Okay. Dengan modal yang kecil. Boleh. Bermakna kita tengok di H1 dan M15. Okay, M15 kita boleh buat short profit banyak kali. Tapi kalau di H1 kita boleh buat sekali entry. Okay, dengan penny order kita buat ataupun instant. Kita boleh hold sampailah RSI turun terus rapat 70 ataupun 80. Lepas tu dia akan buat rebound baru untuk trend baru untuk trend buy. Nampak dia naik balik kan? Bila dia di bawah, so dia akan naik balik. Nampak dia cari balik. Dia cari balik. Tapi yang ni dia tak melepasi 80. Tetapi dia dah cuba buat yang pertama yang di sini. Bucu ni. Lepas tu dia buat pula bucu yang kedua di sini. Lepas tu dia buat bucu yang ketiga di sini. Lepas tu dia terjun balik. Nampak dia terjun balik. Walaupun dia tak lepas 80. Tetapi dia dah cuba buat 3 kali kenaikan harga tertinggi. Tapi tak berjaya. Pun dia terjun balik. Okey, dah sekarang. Yang terkini kita tengok. Percubaan yang pertama. Harga yang pertama. Di mana? Kita masukkan line lah. Kita buang. Ni dah atas dulu dah. Okey, ni percubaan yang pertama. Dia dah break. Tapi dia tembus juga. Jadi percubaan yang kedua di sini. Nampak bucu yang kedua. So kita letakkan line satu lagi. Di sini. Ni percubaan yang kedua. Kita tunggu percubaan yang ketiga. Akan jadi ke tak? Kalau tak jadi. Kalau ini adalah sebagai bucu ni. Yang tak berapa nak jadi ni. Katalah dia dah jadi yang ketiga. Lepas tu price naik. Okey. Kita nak entry di mana? Okey. Kita nak entry di mana? Siapa boleh beritahu saya? Sekarang ni kita dah buat 2 zone. Yang pertama dekat 1880.95. Yang kedua 1875.19. Katalah besok hari Senin. Harga kata dia turun. Tetapi bucu tadi tak terjadi dah. Tak ada bucu baru. Dan ada 3 bucu ni je. Bucu apa dia ada ni? Kita buat bagi dapat semua. Okey. 2. Satu lagi. Okey. 3 ni. Andai besok analisis kita memang kita kata buy. Tapi kita nak dapatkan confirmation bahawa dia dah tak turun ataupun dia kebetulan kita tak sempat. Sebab tu dia drop bawah 1875.19 tadi tak sempat. Menata kelan tu dia akan jadi bila open market dia akan ada apa? Dia akan ada gap. Tum dia terjun bawah, lepas tu tiba-tiba tengok pukul 7 tadi, alamak dah naik atas dah. Kita tengok bawah ada bucu. So
M15. Kalau dah berlaku. Yes? M15. Kita turun di M15. M15 memang dah cross habis. Dia dah cross dah. Line sekarang ni memang ada di line M15. Sekarang dia M15. Kalau kita tengok M15, M30. So memang dah cross dah sekarang ni. Cuma kita nak dapat confirmation untuk kita naik entry. Contohlah besok kita tak dapat harga di bawah 1875 ni, di mana kita akan entry? Akan terus entry. Tak payah tunggu saya bagi hint dah lah. Maknanya kat mana kita nak entry? Zone mana kita akan mula dapatkan entry kita? Nak PO stock ke, nak PO limit ke, ataupun instant entry ke, kita nak masuk di area mana? Saya dah buat zone tu. Zone tu terjadi daripada harga yang dia turun yang bawah ni. Yang anak panah yang pertama di bawah sekali, saya letak satu zone. Yang kedua, saya letak dah satu zone. Merah 1875. Dan yang ketiga, yang tak open nak jadi. Apalah, kita buat juga bagi nampak. Ada 3 zone. Okey, 3 zone. So ada 3 zone sekarang. Andai kata harga turun bawah 1875 ke bawah, tapi kita tak sempat waktu tu. Sebab apa? Kemungkinan ada gap. Bila gap ni, dia akan kejap je, dia akan melantun, dia akan naik balik ataupun dia akan buat rejection candle ke. So di mana kita akan entry dah? Keputusan kita akan ambil. Sebab kalau kita tengok di M15 dah ada cross berlaku. M30 cross berlaku. So M di H1 pula belum ada cross berlaku. Kan? Jadi keputusan last kita akan ambil tadi kata di mana? Di M15. M15. Okey, kalau di M15 nak tengok macam mana? Siapa boleh jawab? Okey, kawan kita kata buka di M15 nak entry. Okey, betul. Kalau kita bagi saya betul juga di M15. Tapi tanda apa yang kita nak jadikan confirmation kita akan entry buy? Apa kita akan tengok di M15? RSI dia turun balik. RSI? Buat penurunan balik. Di mana? Dia akan pergi mana? RSI pergi naik atas, lepas tu dia buat turun penurunan balik pada 30, baru kita masuk entry. Yes. Betul. Okey, kalau kita terlepas tadi dekat H1, contoh dia naik balik, and then kita terlepas nak entry, okey, kita boleh turun balik ke M15. So di M15 adalah confirmation yang kita akan ambil. Di mana saja kita akan nampak RSI tadi, kalau dia nampak dia dah cecah. Contoh RSI dah, dia duduk ada area sini kan, atas. Okey, RSI sahaja, MA tak naik lagi. So kita tunggu dia turun balik sampai ke 30. Okey, kalau dia turun lah kan, itu paling terbaik lah. Sebab goal kan, kita dengan account kita yang kecil, kita kena hati-hati kan nak entry. Okey, so kalau dia boleh dapat balik harga, turun di bawah balik ke 30, tak kisahlah. Bila dia turun 30 ni, price tadi duduk kat mana pun tak kisah. Kita boleh entry dah. Terus instant dulu, and then baru kita buat PO. Okay. Kalau terlepas lagi, dia telah turun balik dah. Terlepas pada yang tu. Nak entry macam mana? Bila dia terlepas juga, so kita terus buka balik di time frame H1. Kita entry dah di dalam zone ni. Zone ke bawah, sampai ke bawah lah. Kalau dia turun di bawah kan, kalau kita buka tadi dia duduk di bawah, entry kalau lebih cantik kalau kita buka tiba-tiba price duduk di bawah 1875.19. Kita terus kita entry. Kalau kita buka waktu tu lah, tiba-tiba esok kita sempat tengok pukul 7, ataupun kita buka esok sempat tengok dalam pukul 8. Waktu tengok dia price tadi duduk ada di bawah 1875. And then kita tengok pula MA ni yang di bawah tadi memang dah turun sampai ke 80 nak pergi 90. Memang cantik lah. Kita boleh mula entry. Okay. Itu keyword dia untuk kita dapatkan entry arah yang baru untuk kita dapatkan profit. And then bila dia dah naik nanti kita nak close. Macam biasa. Tunggulah
dua cara kita boleh buat kalau nak dapat short profit. Tapi banyak kali kita boleh dapatkan di M15. Bermakna RSI tadi akan touch 70 dan dia akan buat penurunan sikit. Lepas tu dia akan naik balik kan. So kita boleh close bila touch 70. And then bila dia buat penurunan sampai 50. Kalau dia tak lepas 50. Dia dah buat reject di situ. Bermakna kita boleh entry balik. And then dia akan terus naik balik ke 70 dan ke atas. 90. Kalau lah kata dia turun juga, peluang kita lagi lah tambah entry lagi. Okey, RSI akan turun balik ke 30. Bermakna peluang kita dapatkan entry tambahan. Okay. Di H1, stay kita boleh monitor. Kalau kita nak dapatkan profit yang besar tadi, dia akan bawa sehingga kekurangannya 1 hari ke atas lebih. Jangan close lagi. Bermakna 1 hari ke atas, kita akan hold. Okey, RSI di M1 ni lah, dia H1 ni lah dia akan bawa terus sampai ke 70. Baru kita close. Okey, baru kita close. Itu kita akan makan 2 hari lah profit. Dalam masa 2 hari baru kita akan close profit. Kemungkinan kita akan dapat banyak lah. Okey, memang di time frame besar H4 sell. Okey, memang di time frame yang H4 tadi memang sell. Kan saya cakap tadi, di H4 tadi kan. Okey. RSI dah touch 30. So bila touch 30, cuba kita tengok semua yang ke belakang macam mana berlaku. Kenaikan. Apabila dia touch saja 30, dia akan cari balik. Okey, dia akan cari balik atas. Yes. Lepas tu dia turun balik and then dia akan cari. Yes. Ya. Sebab tu saya kata kalau kita terus tengok di H4, kalau kita modal yang kecil ni, memang ekor kita akan loss lah. Kan? Jadi bila kita turun balik ke time frame yang lebih kecil, so kita nampak, banyak peluang sebabnya kita boleh buat duit. Tapi peluang tadi mesti kena betul-betul lah ikut lah. Kan? Jangan terlalu tamak. Bermakna, kalau kita rujuk di sini, cuba tengok RSI saja. Okey, dalam kolom ni, saya tunjuk ni. Okey. Katalah sampai sini saja. Kolom 12 RSI ni yang bucu di atas ni dengan bucu di bawah tangkap ni saja. Yang dekat line hijau ni jangan tengok. Yang saya tekan ni jangan tengok. Jangan setakat ni saja. So di situ pun kita dah nampak macam mana pergerakan dia. Dia naik dan kita ke belakang sikit. Nampak? Macam mana? Kita ambil di sini. Jangan ambil yang belakang ni. Ambil yang di sini. Dalam kotak yang saya buat ni je. Nampak? Macam mana peranan RSI tadi yang nak membantu kita buat profit, dan MA tadi pula membantu untuk kita hold arah ataupun trend kita. Okey. Kadang-kadang kita terlepas pandang dekat RSI. Memang kita tahu dia akan cari, tapi kadang tu kita jadi macam mana, tengok MA dah cantik cross, tapi katalah dia dah ada wujud, apa? Kenapa ada lagi? Ni saya dah bagi tahu. Kena ingat, saya dah bagi tahu dah. Kalau ada bucu pertama, standby, buat mapping saja. Okey, masukkan line horizontal sebagai support terendah ataupun resistance tertinggi. And then dia akan ada satu lagi bucu yang kedua. Okey, so bucu yang kedua ni lah kita boleh buatkan sebagai zone penny order kita dah. Yang pertama tadi kita kata harga kita dapat satu gate line dah, bahawa okey akan ada trend akan berubah. And then bila ada pula bucu yang kedua, so contohlah di sini ya, di bawah ni cuba tengok line ni saya buat ni. Alamak, bisa habis dah. Sekejap. Okey, bucu ni line ni satu, and then kita masukkan sekejap satu line di bawah ni. Okey, ini di atas bucu yang kedua, cuba tengok. Ini bucu yang kedua. Ni bucu yang pertama. Okey, kita ni bucu yang pertama. Ini bucu yang kedua. Okey. Ni bucu yang kedua. Nampak? Bucu yang pertama sebagai satu gate line zone. Bucu yang kedua sebagai confirmation. Tiba-tiba bila kita buat mana dia? Allah Akbar. Silap. Terbalik. Sorry. Terbalik. Bukan di situ. Bucu yang pertama dari sini ya. Yang atas ni.
Ini memang orang terkena sebenarnya. Kalau dia dah cross di sini, memang kita terkena. So ini adalah bucu yang kedua. Sorry. Ini bucu kedua dekat sini. Ini bucu yang kedua. Okey. Ini bucu yang pertama di atas. Ni atas ni. Awal gila dia tunjuk, nampak. Bucu yang pertama dia ada di atas. Warna orange. Anak panah yang pertama. Ini anak panah yang kedua menunjukkan bucu yang kedua. Ni bucu yang kedua ni betul. Ni bucu yang kedua. Dan bawah ni adalah bucu yang ketiga. Okey, ini adalah bucu yang ketiga. Okey. So, kita akan close bila di bucu yang kedua ni, di sini. Di sini. Kita akan close dah entry kita. Di sini. Kita akan close entry di sini. Okey. And then kita nak dapatkan entry yang baru tadi. Kita masukkanlah line tadi line horizontal dia di sini, di bucu ni. Okey. Di sini. And then kita tunggu lagi. Okey. Akan ada lagi satu bucu yang baru. Bucu baru. So dia ada di sini. Sorry saya tak nampak. Di sini bucu baru. Okey. Saya masukkan line horizontal bagi nampak. Okey, ni yang satu. Okey, di sini. Okey, di sini. Ni bucu yang seterusnya. Ya. Banyak sangat line. Jadi pening pula nampak. Okey. Okey, di sini. Ini adalah bucu yang kelihatan inilah yang ketiga. Okey, ini yang ketiga. Okey. Ini adalah bucu yang ketiga. Saya buang line vertical ni. Bagi clear. Okey. Okey, 1, 2, 3. So yang pertama tadi sebagai hint, kita tak close lagi entry. And then dia turun lagi bawah. So baru kita akan close. Bila kita close, kita akan tengok balik. Aku nak ambil entry untuk train baru. Okey. Bila kita dapatkan entry baru, terus kita buat mapping balik, letakkan line horizontal. Okey. Di bucu yang di sini. Di sini. Lepas kita letak situ, kita jangan terus kita entry. Okey, kita tunggu dulu market. Okey, bagi tengok macam mana dia nak turun ke tak. Okey, bila kita dapatkan ada bucu yang seterusnya dah keluar dekat anak panah yang ketiga yang saya letak ni. So bila kita nampak dah ada. Okey, itu adalah standby untuk kita entry. Bermakna kita dah buat penny order. Bila kita buat penny order ke bawah ataupun kita instant. Contohlah kita instant sebab kita dah ingat dia dah tak akan turun. Sebab dia dah ada 3 bucu. So tiba-tiba dia buat satu candle drop. So zone dia tadi ni kita nak entry. Tambahan dia di sini lah. Kotak ni saja. Bukan kotak, maksud dia ke bawah. Ke bawah. Kan? Itulah saja zone kita nak entry. Maknanya kita boleh buat PO stop ataupun kalau sell PO sell memang tak dapat dah sebab apa dia tak akan turun sebab dia dah tukar candle, dia dah terbang naik kan. So kita hanya boleh buat PO stop sahaja di situ. Okey, bila kita buat di situ kita boleh hold sehingga apa nah? Sehingga RSI tadi naik sehingga 70 dan kita boleh close dulu. Tapi kalau kita yakin kita akan tunggu MA yang touch 70. So kita teruslah hold dulu. Tapi kalau macam saya, apa salahnya kita close dulu, kita ambil peluang balik. Isnin ni macam mana? Esok jangan esok. Hampir terus nak esok. Tu dah habis lah tadi esok nampak tu. Mana tak sampai lagi jauh sangat tu. Dah seminggu dah. Ambil esok. Dia cepat. Kita kaji besok. Okey, so sekarang ni saya dah tunjuk 2 throwback untuk back test kita yang dah lepas. Okey. Esok tak cross lagi. Sebab tu lah saya kata. So maknanya benda yang akan berlaku untuk besok adalah benda yang sama yang berlaku pada yang lepas-lepas. 2 back test 2 yang saya tunjuk tadi adalah akan berlaku pada besok. So jadi maksudnya besok share dululah. Ya, bagilah dia relax dulu. Betul tak? Ya. Dia akan share dulu sebab apa? Dia dah close candle buy. Okey. Satu tanda dia dah close candle buy. And then yang kedua, MA tadi masih belum habis. Betul, okay. Share tak habis lagi. So kita relax dululah.
apa pun. Kalau kita menegak memang nampak dah habis. Tapi zone yang saya cakap tadi, Dia okey. sekarang trend buy atau trend sell? Ish, orang cakap dah H4 tadi trend sell. Oh, okey. Oh, tadi okey, baik. Baru nampak. Okey. H1 ni adalah untuk peluang kita ambil. Oh, ni H1. Yes. Confused. Tadi ni H4. Okey, H4. Okey, baru nampak dah sell dia. Yes. M15? M15 tengah nak buy. Okey, maksudnya kita boleh ambil buy dululah. Yes, kita akan ambil buy dulu. Lah, Buy lah. Buy. buy kan? Buy. Fokus buy. Fokus buy. Okey, untuk besok. Ya, kenapa? Okey, kita akan fokus buy untuk besok. Tapi nak cantiknya kalau kita boleh dapat RSI turun balik. Okey, so sekarang macam ni. Untuk besok, okey, sekarang kita terus cut untuk besok Apa kita akan tengok mapping yang pertama tadi di H1 tadi. Okey, ada 3 Allahu Akbar. 3 anak panah tadi dia tunjuk. Okey, 3 bucu kan. So kita masukkan. Okey, zone tadi. So di sini yang pertama anak panah yang pertama. And then ini anak panah yang kedua. Dan yang ni untuk anak panah yang ketiga. Okey. Ni untuk anak panah yang ketiga. So kita dah ada 3 zone sekarang, 3 line. Okey. Jangan kekit, belum baik. Okey. Kita dah ada 3. So ini adalah sebagai guideline kita untuk kita akan entry besok. Okey, kita buang ni dulu. And then bila kita dah ada yang ni, kita tengok balik, kita kena turun ke time frame M15 untuk M15. Yes. Macam mana pun kena tengok juga. Sebab apa kita takut, kalau kita tiba-tiba kita entry dah. Kita dah tengok di H1 memang cantik, kita entry. Memang okey kalau model kita ada dan kita masuk lot yang kecil, memang okey, dia akan float kecil. Tetapi kalau kita model tak besar, contoh kita ada $30 ya. Tapi aircon standard. Macam mana kita nak buat? Kita nak handle aircon tu. So, kita buka dekat MC memang MC. Kalau kita entry awal MC lah. Jadi jangan entry lagi. Tunggulah. Ambil UJ dulu besok. Tengok tu. Semua nak ambil. Tak lagi. Tengah duk ambil UJ, tiba-tiba tengok goal cantik dah. Masuk jangan ambil lagi. Goal M15 baru lagi tu. MA duduk bawah tu. Okey. Tengok sekarang ni. Line horizontal yang saya masukkan sekarang di H1 tadi. Dekat 3 bucu yang kita tak nak panah tadi. And then kita buka balik di M15, kita tengok. Semua nak sama ya. So bermakna ini adalah zone dia. Memang kita boleh guna dua. Benda yang sama di H1 dengan M15. Tempat dia sama. Okey. Tak lagi jauh pun. Bucu-bucu dia pun. So kita boleh gunalah. Okey, kata di sini. Nampak? Tak jauh kan, kalau kita letak sini pun jadi banyak sangat pula, nampak terlampau crowd sangat kan. Contoh kita letak sini satu. Atas ni dah ada dah. So, tak payahlah kita letak sebab memang dah kawasan dia dah. Nampak? Zone dia kan dah ada. Okey. So ini ada 3 line. Contohlah kalau kata tak dan sibuk Okey, guna 3 line ni sebagai penny order. 3 entry cukup. Satu PO stop kat 1881. Okey, yang kedua PO buy ke apa? Buy lah. Buy stop. Okey. Buy stop kat mana? 1881. Tak lagi. Tak nampak. 18 81 ni. Saya tunjuk. Ni nak panah ni kat line ni. Buy stop. Yes, buy stop besok kan. Ambil tinggi sangat. Tak ambil bawah. Bukan, ini kan line kita gunakan ni bucu ni. Yang di H1 tadi. Oh, okey. Faham. Okey. So sekarang ni, ini sebagai buy Tapi stop. tak tinggi sangat apa? Apa pasal kita tak ambil kat bawah 1875, 1876. Kejap lah nak cakap. Okey. Gambar. Okey. Nampak dah mengantuk. Ini untuk buy stop. Okey. Lepas tu kita boleh masukkan buy limit dekat 2 line di bawah ni. Ni 2 line ni, 1 dan 2. Okey, cukup 3 kan ini. bagus kalau kita ambil 1876, 1878, 1877. Tengok. Nak tamak juga. Sekejap lagi kena dia buat pull back ataupun dia buat retrace balik, lingkup terus account tu. Okey.
Janganlah layer. Dua. Janganlah layer dalam kotak. Dia kalau orang jenis kau selit 5 sen tengah-tengah tu payah. Dua selalu jadi top up. Itu ya pasal tu. Orang nak kata jangan entry juga celah-celah tu. Lepas tu berubah besar pula. Tu Kita lah. lingkup. Ada amalan selalu jadi tu. Bila lingkup tu duduk celah mari tu. Aduh. Kan. So bermakna kalau kita buat okey, cadangan saya kan, tak kisahlah ada model macam mana pun. Kalau orang model kecil, dia boleh buat sell limit lah dekat 1875 dengan ataupun 1876, tapi depend atas dua tu lah. Okey, kena tambah satu lagi, bucu katil. Bucu katil ni masa lalu dah. Lepas ni bucu kerusi pula. Dua kerusi. Dua kursi gigit bantal. Dua kerusi pula. Okey. So maknanya itu adalah 3 tempat yang kita akan jadikan sebagai line untuk kita letakkan penny order. And then kalau dia turun di bawah 175 ni, ke bawah lagi, pandai-pandai lah buat penny order macam mana nak buat. Okey, nak jarak 10 pip ke 20 pip tu terpulang. Okey. Tetapi kena ingat, kalau lah kata kita dah buat penny order, dua ni dia langgar, ya tak ada lagi lah sebab dia kita buat PO stop kan. Kalau dua line ni 1876 dan 1875 dia dah langgar, and then dia drop, janganlah kelang kabut. So kita teruslah kita rujuk balik time frame ni. Kita akan rujuk balik time frame apa? 15. Okay, bila 15 kita nampak dia menjunam ke bawah. RSI dia menjunam ke bawah. Kita akan terus tengok di M5. Okey. Ini kalau keadaan contohlah macam critical ke ataupun kita tengok kita jadi asal gelabah kan. Alamak nak turun dia turun pula dah. Okey, tengok di M5. M5 tadi RSI dia duduk di mana? Kalau RSI dia belum mencecah 30, bermakna dia akan pergi lagi lah tu. Tapi kalau dia mencecah 30 and then dia dah buat penurunan melebihi 30 ke 20, bermakna okey kita dah relax. Tapi kalau kita ada modal lagi, sewaktu dia turun tu di M5 ni dia turun sampai bawah 30, naik entry silakan. Memang cantik. Memang dia bonus lah. Bagi bonus. Yes, memang dia bonus. Sebab apa? Macam sekarang pun kita nampak dah. Di M5, MA dia memang duduk main di atas line 10 ya. Okay, dia duduk main di line 10 ya. Peluang dia untuk dia nak terbang ya sebenarnya. Nak roket dah. Okay. Dia nak melambung. Yes. So kita tunggu sebab momentum penurunan terlalu banyak sangat pada hari Jumaat. Okay, melebihi 100 pip lebih. Okay, dan dia akan cari balik lah. Dia akan makan balik benda tu. So itulah peluang kita akan ambil. And then bila dia dah naik sehingga harga tertinggi balik, barulah kita akan ambil balik line apa? Kita akan guna balik line di H4 tadi. Okay, sebagai gate line semula. Okay, ataupun kita boleh guna line di yang tertinggi di H1 yang pernah dia lepas. Bermakna di sini. Okey, antara dua line ni di sini ataupun di sini. So di sini dan di sini. Sebagai gate line bila dia dah naik untuk kita berjaga-jaga entry nak sampai H1 cross 10. Yes, betul. Dia akan naik sampai H1 dan cross tu kadang tu dia tak berlaku. Okey. Cuma dia akan dah naik harga tertinggi dah. Contoh kita letakkan. Tapi yang sebelah ni. Ni. Sebelah mana? Ni yang harga ni. Ni. Harga apa ni? 1900. Ni sini ya. Sini. Sabarlah tak bubuh lagi line horizontal. Janganlah nak bubuh ni. Nampak? Lambat. Nampak? Nah. Bawah tak tarik. Nampak? Sama tak? Amboi. Sama tak? Sama. Amboi. Kau cakap dah habis ni lah waktu guru ni nak marah ni. Kami 12 weh. Itu kerja. Dah bagi market open tu. Market tak open lagi. Weh, elok lah. Bajet sejam ya kan? Ni nak cukup sejam ni. Sabar sikit je. Kan kata sejam. Itu tak ada. Okey. Nampak kan? Bila dia dah mula naik, kalau dia boleh mencecah sehingga line harga sampai HN.
Bye. Yeah. Cukup. Terus entry. Jenis nak cepat ni masalah ni. Bila cepat nak profil cepat dia nak MC tu. Aduh. Kan? Okay. Itulah kita punya guideline pergerakan kita untuk besok dan sampailah hari Khamis ataupun hari Jumaat. Okay. Okay, untuk sampai hari Jumaat. Maknanya H1 tadi, ni H1, dia akan buat cross balik naik ni, mungkin akan ambil masa 2 hari ataupun 3 hari. Biasanya 2 hari lah. Lepas tu baru dia akan ikut balik trend asal di H4. Itu je. Okay, so boleh nampak? Faham tak? Kalau situ jangan masuk tak lagi. Bukan faham apa, aku nampak duit lah. Isnin Selasa jangan masuk. Rabu pun masuk ah. Bungkuk, masuk lah. Dia nak ambil. Cikgu dah bagi. Are lari tau. Tak nak kena dah. Dia bercakap-cakap dia lari. Nak kena aku. Cikgu dah bagi hing dah. Yang kira dengan kawan saya tu. Tu Zam tu memang kawan rapat tu. Dia memang panggil macam tu. Dia masuk-masuk saat lari lah. Lepas tu dia masuk kacau balik. Tu Zam. Dah timbul pula. Kan? Kalau tak pengacau bukan Zam lah. Esok bagi him pagi-pagi tu. Pukul 7 tu hantar siap-siap. Okay, bye. PO tak mana. Senang kau tak faham. Wow, batu ni buat copy trade. Senang. Dah kata ada 4 grup. 4 grup tu. Grup okay, grup him. Grup signal. Kan? 4 grup tu. Oh. Kemal. Okey lah. So macam tu lah. Bermakna kita tak adalah yang terakhir major trend kita akan fokus sell. Tapi dalam celah-celah tu kita boleh ambil buy. So nak ambil buy kita ada kita punya reason kita nak ambil macam mana kan. So di sini lah kita tunjuk. Okey. Bermakna kita tunggu je. Jangan entry lagi kan. Hati-hatilah. Kan? Sebab apa kita takut lagi. Kita duk fokus-fokus kata buy. Tiba-tiba dia terjun sell. Itu takut tu. Tapi biasanya market ni nak tertipu kita tu tak. Tapi trend analysis ni dia follow. Kan? Dia akan follow. Biasanya kalau jangan masuk entry awal sangat pagi. Saya cakap elok. Pagi jangan masuk awal sangat. Sebab apa dia akan drop banyak nanti. Biasanya di line 1875 ni dia akan turun lagi. Percayalah. Sebab apa? M15 lah. Yes. Dia akan turun lagi ni. Bukan template M15. Besok dia akan naik sampai RSI ni dia akan naik sampai 70 and then dia akan drop balik. Waktu drop tadi, katalah dia drop sampai 50, saya silap, dia punya candle ni akan turun lebih daripada 1875. Tengok itu. Sebab macam tu lah dia jadi 75. Setiap ni hari, kalau sini bucu dia kita nak ambil kat mana? Bucu dah nama pula. Bucu M15 bawah tu. Tu dah buat dah siap dah. Mana? Oh, bucu dia duduk di sini. Tarik tu. Yang apa? Horizontal. Ni. Vertical ya. Situ. Ambil kat situ. Kan kita ambil sebelum cross. Dia lepas dah tu lah. Maksud dia dah lepas dah. Memang lepas. Cuma market ni biasanya bila sebelum dia akan ambil lajak untuk dia naik, dia akan buat cross. So cuba tengok balik yang belakang ni macam mana dia buat. Ni di sini. Tu. Cuba tengok ni market pada hari Jumaat. Nampak tak? Dia naik sell. Nampak dia naik? Dia naik macam mana? Dekat 20 pip ke? Tu nampak dia naik. Tu news keluar dah tu. Tengok. Ambil lajak dulu. Dia ambil yang paling rendah. Betul. Ya betul. Dia price agak laju dia akan ambil yang paling rendah. Okey ni. Ambil bucu dia kat sini. Bucu tak ambil kat sini. Ni mana? Kejap. Ni bukan. Ini nak abang. Ni pada hari Jumaat. Nampak tu line tu. Kita budak baru belajar. Tak erti. Mampu 5 tahun dah. Kiri. Bukan. Dengar ni. Saya nak cakap ni bukan sebab bucu. Saya nak abang. Sebab market pada hari Jumaat tu open ni. Open market ni. Nampak line ni. Okey. Cuba kita tengok. Bila dia open market. Harga dia kita nampak trend memang nak sell. Kalau kita tengok. Nampak sebab apa? Sebab dia ada bucu kan. Dia kata ada bucu di sini. Akan sell. 20 pip Dia akan sell. Tapi bila dia open market. Cuba tengok. Dia up dulu lah. Dia up dulu. Lepas tu baru dia cross. Jadi itulah peluang kita nak entry. Cuba tengok atas sekali tu. Dia punya pin apa, dia punya candle apa?
Yang Cuba mana? je Yang tengok. mana? Yang mana satu? Okay, kira atas ni. Yang ni anak panah ni ke? Okay. Kalau kita perhati, lepas dia cross tu kan, dia ada shooting star, ada P-bar tu, ada 3 kali tu kat situ. Yes. Di sini. Dia ada signal lah kan. Di sini. Tu 1, 2, 3 tu. Di sini. Ya, betul. Tapi kita akan siapa yang ada ilmu tambahan macam ni, so dia akan lagi sedap lah. Sebenarnya dia akan lagi layer lah. Tak layer pun dia akan lock terus lah, lock sak-sak lah kan. Jadi besok pagi pukul berapa tu kita ambil tu? Start dia turun pukul berapa? Weh, kalau aku tahu ni, aku apa siap. Weh, esok semua mampu. Berapa jam dia turun minit? Start pukul berapa? Cuba tengok. Jutawan dah. Dia buat macam market kita punya lah. Mampus. Esok kita pakat buat kek lah. Okay, jadi di sini hint kita dah ada di sini lah kan. Maksud dia tak tanda tu dia akan turun lah. Cuma kita nak tahu berapa pip dia turun tu tak pasti, kita boleh letak penny order. Nak letak penny order, kalau kata kita ada model lagi, daripada line 1875 ni, kita buat 10 pip. Kenapa dia busuk? Okay, ataupun kita boleh buat 20 pip. Rezeki kita kalau 20 pip, okay, cuba tengok line. Masih tunjukkan line lah. Siapa nak salin dia punya price, boleh salin. Okay, salin. Yang ni price untuk dapatkan penny order penny order untuk bolang group. Esok pagi lah. Dalam group secret esok pagi lah baru dia keluar. Boleh masuk. Oi, pagi esok. Jadi nak bagi dalam ni. Nak bagi dalam ni. Jadi siapa yang tak dapat tengok, dia boleh tengok tengah malam ni. Okay. 75. Kita bubur dekat. Okay. Yang saya buat. Sekejap lah kalau mau mana pun. Kejap ya. 75. Kita ambil cara rawak. 73. Jauh turun. Lah, ni 20 pip. Okay. 20 pip. Padan lah. Okay, 20 pip untuk orang model 50. 50 ke bawah. Okay. 50 ke bawah. Okay, ni untuk 50 ke bawah Okay. Jarak 20 pip. Untuk orang model 100. Tapi satu sen ni tau. Jangan entry banyak pula ni. Untuk orang 100. Okay, cun. Ni untuk orang muda 100 tapi hati-hati jangan salahkan saya pula Lagi Zam jangan hantar Malaysia. Ni semua salah ni. Apa suruh buat je ni? Wah. Tak faham betul-betul. Tengok. Pesan tu. Okey. Inilah jarak dia. Maknanya okey. Kita boleh buat sampai 70. 1870. Okey. Kalau nak jarak 20 pip pun, buat sampai 1870. Okey. Kalau yang model besar, boleh jarak lah 10 pip, okey. Boleh jarak 10 pip. Ini dah boleh jadi kek lapis ni. Okey, dah cukup. Okey, cukup yang tu je. Kalau dia turun pada tu lagi, banyak-banyak berdoa bila ujung katil. Tak, gurau. Okey. So, ini kita target harga. Tapi biasanya dia akan turun 50 pip. Macam tadi dia naik 20 pip kan? Okey, kalau dia turun ambil price di bawah. Yes, selalunya berapa pip cikgu. Okey, biasanya macam tu. Okey, kita boleh tengok lagi record yang belakang. Tapi yang ni dia kasar sikit. Dan ni dia dah memang dia trend nak habis. Minggu ni dia memang trend dia nak habis dah. Dia naik sikit boleh terus drop. Yang lagi belakang pun, lagi belakang nampak dia naik. Yang minggu sebelum tu dia naik lagi. Dia naik lagi 20. So di situ dia naik standby 50 pip. Okey. Standby 50 pip. Okey, standby 50 pip. Lepas tu yang price dia yang lain tu, yang di atas tu, itu kita buat buy stop lah. Maksudnya kita dah untung di bawah dia banyak, dia bawa dia naik terus lah. So yang atas tadi akan bagi lagi terus lah, jalan terus lah. Itu maksud dia.
So bermakna okey. Okey, faham Okey. So guideline kita tadi akan target profit tadi dia naik dan dia akan mula touch line orange ni 1893. Wow, ni dah 100 pip kita buat profit sebenarnya ni. Okey. Baru tukar. Okey. 1893 and then kalau dia masuk dalam zone ni, zone di antara 1893 dan 1898. Okey, ni adalah zone kita akan close entry dan kita akan rujuk juga tengok RSI tadi duduk ada di mana. Kalau RSI duduk di 70 dan dia dah naik 70, bila naik 70 dan candle tadi melepasi tak 1893. Kalau dia melepasi 1893, okey, kita boleh close entry. Tapi kalau dia naik 70, okey, dia naik 70 tapi tak sampai lagi 1893, close jugalah. Jangan duk gagah lah. Dia tahan kan. Sebab apa? Kita dah makan tadi dah lebih 100 pip kita dah dapat profit. Kalau 3 entry dah berapa kita dapat profit. Cukup lah. Jangan banyak-banyak. Tapi besar kemungkinan saya nampak dia akan bawa 2 hari. Tapi hari Senin ni ada news besar tak hari Senin ni? Siapa boleh tengok? Sat. Kita buka. Mana news? Free Fire pun nak. Kita nak fight Free Fire lah. Boleh. Ada game tu. Mampu juga. Saya duk main lah game budak-budak Free Fire tu. Level anak saya 6 tahun dia duk main. Free Fire ni untuk apa? Untuk kita ihtiram anak-anak kita main kan. Kita nak layan anak kita. Ada masa kita kena join dengan mereka. Nak bagi dia orang jadi kawan-kawan kita balik. Berkawan mereka bagi nampak tu. Tengok pop. Hey. Cepat pasal. Okey. Market kita tengok pada hari Senin, pada esok Nampak dah keluar market. Pagi esok cuba tengok AUD USD duk ada tu. 3 kepala. 9.5. 9.5 peluang nak terbang. Tujuh pandai-pandai confirm nak terbang. Tapi standby lah. Ada news AUD USD ni. Kemungkinan dia saya tak boleh nak kata apa sebab ini bukan news apa nama preview tau. Ini news meeting. Meeting ni kita tak tahu. Esok baru kita dapat jawapan. Tapi kita boleh standby lah. Kalau siapa nak standby pay AUD USD ni boleh standby lah. Boleh tengok lah. Okey. Esok market akan aktif dalam pukul 9 sebab dah ada news bagi AUD. Lepas tu market akan aktif balik pada pukul 1. Okey, CNY akan masuk pukul 2. Tu semua akan mula aktif balik dah market. So esok memang akan ada pergerakan besar juga esok. InsyaAllah akan ada pergerakan besar esok. Okey. So maknanya saya mungkin akan fokus AUD USD dengan gold. InsyaAllah saya akan fokus dua tu. Sebab apa? Sebab saya tengok tadi pagi tadi ada news untuk AUD. Mungkin AUD ni saya akan masuk dekat IQ option untuk saya entry. Saya akan masuk di situ. Dan gold kita akan fokus di MT4. Okay. So semua dah boleh faham Lain-lain ni semua dah ada. Okay, Pali boleh stop